我所亲爱的弟兄姐妹们、长辈们，主日平安。Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan. 2026年新年喜乐。Tahun 2026 dipenuhi dengan sukacita. 新年有平安，有盼望， Ada damai dan ada pengharapan di tahun yang baru ini. 有感动， Ada hati yang tersentuh. 有怜悯，有爱。 Ada pengampunan dan ada kasih. 愿神带领我们每一位。 Kiranya Tuhan memimpin setiap kita. 这个时候，我邀请各位起立好吗？ Mari kita bangkit berdiri. 我邀请大家离开自己的位置，走出去哈。 跟至少5个人，至少5个人跟他说新年快乐，愿神赐福你，耶稣爱你，我也爱你，这样哈。 Silakan bangkit berdiri dan menyapa saudara-saudari sekalian. Minimal mungkin sekitar 5 orang. Kita boleh mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus mengasihimu. 感谢主，好。 Kita bersyukur pada Tuhan. 让我们在新的一年，让我们存着感恩的心，存着盼望来敬拜我们的神，侍奉我们的神。 Mari di tahun yang baru ini kita dipenuhi oleh sukacita, pengharapan dan kasih. Kita mau menyembah Tuhan kita. 我们仰望主，我们也彼此扶持。 Mari kita memandang pada Tuhan dan mari kita mendukung satu sama lain. 我们一起静默在三一真神面前，我们预备心进入今天的崇拜。 Mari di hadapan Allah Tritunggal kita berdiam diri, kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita mau datang ke hadirat Tuhan.在诗篇29篇第2节说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。” Ayat panggilan ibadah dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. 他是圣洁的主，愿我们也以圣洁到他的面前敬拜他。 Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Mari kita dipenuhi hati yang telah dikuduskan. Kita mau datang ke hadirat-Nya. 他是掌权的神，愿一切荣耀都归给我们的主。 Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia yang menguasai seluruh bumi. Mari kita dengan hati yang rendah kita mau menyembah Dia. 我们一起来唱诗赞美我们的神。圣教诗歌第391首，荣耀归主。 Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa.
赞美我们的神。 Mari kita masuk di dalam doa. 万军之耶和华呀，你是全人类的救主。 Tuhan Allah yang maha tinggi, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. 你也是我们每一个人生命的主。 Engkau adalah Allah di dalam hidup kami. 你是配得我们赞美和敬拜的神。 Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. 你是圣洁、全知、全在的主。 Tuhan, Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang memenuhi hidup kami. 你配得我们全人，配得我们每一位，将我们完全献给你。 Tuhan, Engkau layak menerima segala puji dan hormat kami. 求你保守我们的心，我们的口。 Tuhan, Engkau yang lindungi kami, Engkau yang memenuhi hati kami. 愿我们的敬拜、我们的赞美讨你的喜悦， Agar puji sembah kami berkenan bagi Tuhan. 带领我们这珍贵的时间。 Tuhan, Engkau yang pimpin kami di dalam waktu yang singkat ini. 感谢赞美，奉主耶稣基督的圣名。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk kembali. 他是全人类的救主， Tuhan adalah Allah yang penyelamat.到这位主的时候，我在按照自己的路往前走。 Ketika kita belum menemukan raja ini, kita berjalan menurut kehendak kita. 但当我真正的跟随主，我有了人生的方向。 Tetapi ketika kita telah menemukan Tuhan, kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. 感谢神，让我们继续来拥戴他为王。 Dan kita bersyukur padanya, kita senantiasa menobatkan dia sebagai raja kita. 我们一起唱这首诗歌，来拥戴主为王。 Mari kita menaikkan pujian, nobatkanlah raja. 在我们生命中的任意时刻，他都是主，是王。 Di dalam setiap saat, di dalam kehidupan kita, mari kita menjadikan dia sebagai raja kita. Lai 拥戴主为王，宝座上升羔羊，听那歌声传遍天上，神乐都群响，我心尽心同传，颂主救恩浩堂。 千秋万岁无疆，来拥戴主为王，无比生命之王，击败阴间复活的神，为救我免沉沦。 向他歌颂，赞美我主洪恩，因他为罪的我受死，为我带来永生。感谢主，他为我们的罪而死。 Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan rela mati bagi dosa kita. 使我们有永恒的生命，有永恒的盼望。 Sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal dan pengharapan yang kekal. 在新的一年的第一个主日，让我们学习来不断的反思觉察。 Di tahun baru, di minggu yang pertama ini, mari kita merenungkan hidup kita. 在过去的人生路上，我们怎么样亏欠了神，亏欠了人？ Bagaimana di dalam tahun-tahun sebelumnya kita mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kita. 在过去的日子里面，我们有多少时候是在缠在自己的思虑困扰当中？
di masa lalu kita, bagaimana kita terkungkung di dalam pergumulan kita, di dalam apa yang menjadi pikiran kita. 新的一年，让我们来学习仰望我们的主耶稣基督。 Di tahun yang baru ini mari kita belajar memandang hanya kepada Tuhan Yesus. 我们一起唱一首诗来预备我们的心，进入认罪的祷告。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa kita, menaikkan pujian. Pandanglah pada Yesus. 当转眼仰望耶稣， Pandanglah pada Yesus. 请问你是否困倦烦恼，全无光明，黑暗漫步，只一仰望主救的光明，生命更自由丰富。 当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙之容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。弟兄姐妹们，我们一同起立。 Mari kita bangkit berdiri. 主已从死亡进入永生，我们当跟随主走去。罪的权势不能再辖制我们里的生有余。 当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙之容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。 让我们反思自己，我们立志，我们在新的一年，我们多看上面的事， Mari 多 kita 仰望我们的主。 Mari kita merenungkan bagaimana kita hidup di masa lalu, bagaimana kita menjalani hidup kita. Marilah kita memandang hanya pada Tuhan kita. 我们每一个人为自己做认罪的祷告。 Mari setiap kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.亲爱的阿爸父神， Bapa yang kami kasihi, 我们每一个人来到你的面前， setiap kami datang ke hadirat-Mu, 求你可怜我们， Tuhan Engkau yang mengasihi kami, 求你可怜我们， Tuhan Engkau yang mengasihani kami. 因为很多的时候我们是在罪当中， Karena kami hidup di dalam dosa, 我们还觉得自己做的不错， dan kami masih merasa kami melakukan hal yang benar, 我们还觉得自己是一个不错的人。 dan kami masih merasakan kami adalah manusia yang benar, 特别在过去的日子里面， terutama di masa-masa yang lalu. 我们感觉我们还
不错，行得也不错。 Kami masih merasa kami baik-baik saja. Kami melakukan hal-hal yang baik. 但是当你的光照着我们的时候，我们看到我们里面的黑暗。 Tapi ketika terang Tuhan menyinari kami, kami baru menyadari ada kegelapan di dalam hati kami. 我们如何在圣洁的主面前站立的稳？ Bagaimana kami tetap berdiri tegak di hadapan Allah yang Maha Kudus. 主啊，求你怜悯我们， Tuhan ampuni kami. 怜悯我们偏离你的道路。 Tuhan ampuni kami ketika kami berjalan serong, tidak mengikuti kehendak-Mu. 怜悯我们忘记了你， Ampuni kami ketika kami melupakan Tuhan. 怜悯我们远离了你， Ampuni kami ketika kami meninggalkan Tuhan. 怜悯我们爱心不足，亏欠人，亏欠神。 Ampuni kami ketika hati kami mendukakan hati Tuhan dan juga hati sama kami. 怜悯我们靠自己的力量。 Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. 新的一年，求主你来带领我们，引领我们。 Di tahun yang baru ini kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. 让我们无论在怎样的环境里面，我们都可以来仰望你，随时仰望主耶稣。 Dan bagaimana kami di dalam situasi apapun kami dapat hanya memandang kepada Tuhan saja. 感谢你独生的儿子在十字架上为我们的罪而死。 Kami bersyukur untuk anak-Mu yang tunggal yang telah mati bagi kami di kayu salib karena dosa kami. 2026年，把我们全人都交托给你， Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tahun yang baru ini. 带领我们来走讨你喜悦的人生。 Pimpin kami agar setiap langkah kami mengikuti kehendak-Mu. 听我们的祷告， Dengar doa kami 奉主耶稣基督的圣名， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 约翰一书1章9节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。” Ayat janji pengampunan dosa terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 感谢主，我们的罪被洗净，被他的宝血洁净。 Kita bersyukur pada Tuhan karena dosa kita telah dibasuh oleh darah-Nya yang kudus. 让我们继续靠主而活。 Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们也在众人面前，在上帝面前，在天使，在撒旦面前，我们来宣告我们的信仰。 Di hadapan Tuhan, di hadapan umat segala bangsa, di hadapan setan dan iblis, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 在之前我们唱一首在之前我们唱一首诗，一首非常美的诗。 Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, sebuah pujian yang sangat indah. 自耶稣来住在我心， Sejak Yesus di hatiku. “我生命已有了真奇妙的改变，是耶稣来住在我心。我救母的亮光今照耀我的街，是耶稣来住在我心，是耶稣来住在我心，是耶稣来住在我心。喜乐超溢我欢如海浪的滚滚，是耶稣来住在我心，是耶稣来住在我心。”感谢主，是耶稣来住在我的心。 Kita bersyukur pada Tuhan karena ada Tuhan di dalam hati kita. 我的喜乐永留， Apakah ada sukacita? 不，我的喜乐，我里面的喜乐就涌流出来。 Oh, maka ada sukacita yang keluar dari hati. 那是在我从大学1年级之后开始，我接受主，我里面的喜乐涌流。
Ketika saya menerima Tuhan, yaitu di kuliah saya pada tingkat pertama, sukacita itu mengalir dari hati saya. 感谢主，让我们继续靠主前行，在他里面有喜乐，有盼望。 Mari kita terus bersandar pada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada pengharapan. 我们宣告我们的信仰，使徒信经。 Mari kita mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. 特别在我们很艰难的时候，受攻击、受试炼的时候，我们可以记得我们的信仰告白。 Ketika kita di dalam pergumulan, ketika di dalam percobaan, mari kita mengingat iman kita. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk kembali. 感谢主，今天是由我们的驻堂牧师、主任牧师李明坤牧师证道。 Bersyukur pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh gembala kita, Pendeta Budionoli. 神的话成为我们每一天的力量。 Dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. 神的话也引导我们走前面的路。 Firman Tuhan juga memimpin kita menjalani langkah di depan kita. 让我们存着温柔的心来聆听。 Dengan hati yang lembut, mari kita menerima firman Tuhan. 我时刻需要你。 Tuhan, aku perlu setiap waktu. 让我们存着祷告的心来唱这首诗歌，预备我们听到。 Mari dengan hati yang dipenuhi doa kita menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. 我时刻需要你，救主恩神，虽有若生死你，主为我行。哦，救主，我需要你，每时刻需要你，望主随时施恩，为我来救你。我时刻需要你，赐我恩言，愿主宝贵应许与我成全。哦，救主，我需要你，每时刻需要你，望主随时施恩，为我来救你。 Mari kita bersama-sama berdoa. 让我们一起低头祷告。 Di tahun yang baru ini kami sangat mengucap syukur Tuhan. 为这新的一年，我们要向你感恩的主。 Dan biarlah kami memulai tahun baru ini dengan sebuah kebenaran tentang Engkau Tuhan adalah gembala kami. 让我们以一个正确的真理来开始我们的新年，就是你是我的好牧者。 Biarlah kebenaran-Mu itu yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani tahun 2026. 愿你的真理成为我们的基础，度过我们新年的每一天。 Karena itu berbicaralah kepada
setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. 所以求你对我们说话，我们已经预备好心，要领受你的真理。 Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. 主爱的弟兄姐妹，早安，新年蒙恩。 Di tahun yang baru ini saya sangat rindu kita bersama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Yaitu satu bagian dari Mazmur, yaitu Mazmur 23. Mazmur yang sangat sering kita dengar. 今天我真的很渴慕与大家用诗篇23篇来开始我们进入新的一年。我相信大家都非常熟悉这个诗篇。 Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya, dan kemudian nanti dibacakan di dalam bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. 好，我们会读这段经文，先用印尼文，然后我会用中文来读。 Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 耶和华是我的好牧者，大卫的诗。 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的腹杯满溢。我一生一世都必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memulai tahun baru ini saya mengajak kita memikirkan sebuah pertanyaan begini. 在这新的一年开始，我邀请各位来思考一个真理。 Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Yaitu kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian kita menikmati Tuhan. Atau kita menikmati Tuhan terlebih dahulu, baru kita memuliakan Dia. 那么你认为哪一样是正确呢？就是我们先荣耀上帝，才能够享受到上帝，还是我们享受上帝就能荣耀上帝呢？ Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa kita harus memuliakan Tuhan dulu, kita bekerja keras untuk Tuhan dulu, baru kemudian kita bisa menikmati Tuhan. Kita masuk, marilah hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Betul nggak? 可能我们很多人就认为我们需要先努力的工作，努力的服侍主来荣耀他，然后再享受到他。所以就好像说，你这良善的好仆人进来跟我一同享福乐。 Tapi kalau demikian, berarti kita akan hidup di dalam ketakutan. Karena apa? Saya harus bekerja untuk kemudian saya berjuang untuk mendapatkan perkenanan dan kenikmatan dari Tuhan. 如果这样的话，我们就会处在恐惧当中，因为我们常常觉得我们要殷勤的去服侍主，然后才能够蒙主的喜悦。 Maka motivasi kita bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. 所以我们的动机已经不是要去荣耀上帝， Motivasi kita untuk apa? 我们的动机是什么呢？ Untuk menikmati kenikmatan itu. 我们其实是要去享受， Tetapi kita harus memikirkan begini Bapak Ibu. 但是我们要有这种想法。 Kita tidak dapat memuliakan Tuhan tanpa kita menikmati Dia. 所以我们无法荣耀他，如果我们没有先去享受他的话， Betul nggak? 对不对？ Kalau kita nggak menikmati Tuhan dalam hidup kita, 如果我们在生命中不能够享受上帝的话，
Kita melakukan lagi bukan untuk sukacita kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apa? Karena kita kewajiban dan kita terpaksa melakukannya supaya tidak dihukum. Kita menganggapnya demikian. 所以我们做的一切事，我们就是为了什么呢？为了讨主的喜悦，因为我们害怕会受到主的惩罚，所以我们常常在 Makanya 恐惧当 Bapak Ibu 中。 yang dikasih Tuhan, bagian doksologi itu di bagian mana? 所以 Di 三 dalam 立颂 liturgi kebaktian kita. 在我们的这个程序中，三立颂是在哪一方面？ Di bagian mana? 在哪里？ Di bagian akhir kan? 是最后嘛才唱 Dari 三立 depan 颂。 sampai kemudian terus mengalir itu kita diajak untuk apa? Yang pertama kita diajak untuk menikmati Allah yang menciptakan kita. 首先呢，我们是被邀请去享受这位创造我们的主。 Kemudian kita dibawa masuk dalam pengakuan dosa, kita diajak menikmati Kristus yang menebus kita, termasuk nanti di dalam perjamuan kudus. 然后我们就认罪，认罪就是说我们享受主的同在，享受他的罪的赦免，然后我们有圣餐。 Kemudian kita diajak menikmati persekutuan bersama Roh Kudus melalui firman-Nya. 然后借着听到，我们就与那个圣灵有团契。 Baru setelah itu doksologi pengutusan, betul kan? 然后最后才有那个三一颂，才有差 Maka 遣 di。dalam ibadah kita proporsi menikmati Tuhan mana yang terbanyak? Menikmati Tuhan atau bagi Tuhan? 所以在敬拜当中，其实我们这个享受上帝，是不是占最大的部分呢？ Menikmati Tuhan. 是的，是占最大的部分。 Kenapa kok begitu? Karena tanpa kita menikmati Tuhan, kita tidak mungkin memuliakan Dia. 为什么呢？如果我们没有享受上帝的话，我们就不可能去荣耀他。 Mazmur 23 juga memperlihatkan kepada kita hal yang demikian. 而且诗篇23篇也指明这件事。 Hanya satu bagian dalam Mazmur 23 itu berbicara untuk apa? Memuliakan Tuhan. Yaitu cuma satu ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. 所以在诗篇23篇也只有唯有一处是提到关于去享受上帝、荣耀他的，就是为自己的名引导我走义路。 Sebagian besar dari Mazmur 23 adalah kita diajak untuk apa? Menikmati Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku dan seterusnya. 但是诗篇23篇大部分就是让我们去享受上帝，耶和华是我的牧者，他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。 Maka justru ada satu yang hilang di dalam kekristenan kita adalah kita seringkali berbicara bagi Tuhan, tapi kita lupa satu hal yang penting, yaitu bersama-sama Tuhan dan menikmati Tuhan. 所以很多时候我们的宗教信仰是有缺陷的，为什么呢？我们常常就是忘记了我们与上帝同行，然后我们能够享受他。 Sehingga kekristenan yang kita jalani bukan lagi kekristenan yang penuh dengan sukacita, tapi cuma kewajiban-kewajiban hukum yang harus kita lakukan. 所以我们的宗教信仰已经不能带给我们喜乐，而是我们必须履行的一些职务，我们的本分。 Dan menikmati Tuhan itu sedemikian pentingnya. 但是其实享受上帝是非常重要的。 Maka saya mengajak kita melihat dalam Mazmur 23 ini bagaimana kita menikmati Dia. 所以让我们从诗篇23篇来去看我们怎样去享受上帝。 Yang pertama adalah menikmati Dia yang memelihara. 就是我们要享受他是何等的去看顾我们。 Bapak Ibu, kalimat Mazmur ini begitu indah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 弟兄姐妹，诗篇23篇是这样美好。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上。 Waktu Daud berbicara tentang takkan kekurangan aku, itu ada satu perasaan hati yang dipuaskan, yang tahu bahwa dia cukup. 当大卫说耶和华是我的牧者，我必不致缺乏，那就是大卫心中觉得他真的感到很满足，他没有任何的缺乏。 Bukan hanya cukup, tetapi juga nanti dia di dalam bagian belakang itu berbicara, pialaku penuh melimpah, ada kelimpahan di situ. 不只是不缺乏，而且最后他说到他的腹背满溢，是很丰盛的。 Dalam kehidupan kita, waktu kita bergumul bersama-sama Tuhan, seringkali kita susah menikmati Tuhan karena kita merasa apa? Gak cukup, gak cukup. 很多时候，我们常常与主同行，我们觉得很为难，我们没有喜乐。为什么？我们常觉得不够。 Bapak Ibu, pertanyaan yang penting adalah seberapa
cukup itu cukup. 那么最主要的问题就是究竟多少才是足够呢？ Ya kan? 是不是？ Mungkin kita mencoba memikirkan, secara objektif, kalau cukup itu ada standar yang bisa diukur di situ. Makanya kemudian pemerintah itu menetapkan standar kecukupan bagi keluarga-keluarga di Indonesia. 所以，如果我们从客观的角度来去看呢，就是说有一个某种的标准，所以为什么我们有最低的工资，就是让人能够有足够家庭的开支。 Tetapi problema hidup kita ini dengan rasa cukup ini bukan persoalan di sisi objektif, tapi lebih kepada persoalan di sisi subjektif. 但很多时候，关于足够这个问题，不是从客观方面，而是从我们个人主观方面、主观的层面。 Bagi seseorang, kalau sebegini misalnya di Jakarta, menurut objektif, itu biaya hidup satu keluarga kurang lebih 15 juta minimum. 就是如果我们在野城的话，一个家户就是大概客观来讲就是15条就够用。 Tetapi begini, 但是这样， bagi orang lain 15 juta belum tentu cukup, betul nggak? 但是很多人觉得1500万是不够的。 Persoalannya bukan di sisi objektifnya, tapi persoalan di sisi subjektif. 所以问题不是在客观的层面，而是主观的层面。 Dan celakanya kita di dalam hidup ini, kemudian kita mendapati bahwa kita ini selalu merasa tidak cukup. 更糟糕的是，我们常常觉得我们是不足够的， Betul nggak? 对不对？ Apalagi di dalam zaman yang kemudian kita selalu di dalam zaman yang kemudian kita membanding-bandingkan dengan orang lain. 何况在这个时代，我们常常就是与别人攀比，与别人比较。 Kalau lihat orang lain bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita kemudian merasa apa? Kita tidak cukup. 如果看到别人能够出国旅游，我们就觉得自己好像不足够。 Kalau ngelihat orang lain kok bisa makan di restoran yang mahal dan enak, kemudian kita merasa apa? Kok hidup saya nggak cukup? 如果看见别人去那个豪华餐厅吃饭，然后我们就觉得自己也是好像不足够， Ada kekosongan di situ, Bapak Ibu. 然后我们心中就觉得很空虚。 Dan yang mengerikan justru itulah yang menghancurkan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. 更可怕的，这样就会摧毁我们自己， Karena rasa 因为 tidak cukup. 觉得不足够。 Salah satu contohnya begini. 其中一个例子，我们来看。 Seorang yang bernama Rajat Gupta. 我们去认识一个人叫做 Rajat Gupta， Dia lahir di Kolkata dari keluarga yang sangat miskin. 他出生是贫寒，是在 Calcutta。 Usia belasan dia sudah menjadi yatim piatu. 10几来岁他就已经成为孤儿了， Maka dia memulai kehidupannya dengan penuh perjuangan yang luar biasa. 所以他自己有格外的去奋斗。 Sampai pada akhirnya umur pertengahan 40 itu dia dianggap orang yang paling sukses. 然后在40多岁，别人就认为他是非常成功的一个人。 Dia menjadi CEO sebuah perusahaan yang sangat terkenal yaitu McKinsey sampai tahun 2007. 他成为 McKinsey 的一个总裁，直到2007年。 2008 dia keluar dari McKinsey dan kemudian dia bekerja untuk PBB dan World Economic Forum. 然后他在2008年就活跃于那个联合国与世界经济论坛。 Dia menjadi salah seorang direktur dari sebuah bank yang pada waktu itu sangat besar yaitu Goldman Sachs. 然后他成为那个高盛集团的董事。 Di 2008 itu hartanya sudah mencapai 100 juta US dollar. 然后他的身价在2008年就已经达了1亿的美元。 Itu sudah triliun ya. 1亿美元。 Bapak Ibu, tetapi akhirnya dia hancur di tahun 2008 ketika Goldman Sachs itu kemudian mengalami krisis keuangan dan kemudian Warren Buffett itu ingin menanamkan investasi uang 5 miliar US dollar. 那时候高盛集团正面临崩溃，因为那个 Warren Buffett 他想投资。 Dan sebagai direktur dia mendapatkan berita ini, kemudian dia cepat-cepat kemudian membeli saham dari Goldman Sachs itu karena dia tahu ketika berita Warren Buffett akan membeli saham
di Goldman Sachs, itu saham akan meledak. 然后他借着这个内部消息，他就自己先投资，先买下这个 Goldman Sachs 这个高盛集团的股票，因为他知道一定会上涨的， Dia melakukan insider trading 所以他是做那个内部交易。 dan ketahuan, ditangkap, dan pada akhirnya karir dan reputasinya hancur. 最后他就被发现，然后被抓，怎样呢？就是声誉、事业尽毁了。 Kenapa? Persoalannya adalah dia sudah punya uang 100 juta US dollar, 那么 tapi kemudian dia tetap melakukan insider trading. 其实他已经有身价超过1亿美金，为什么他会这样贪得无厌，还要去做这个内线的这个投资呢？ Karena pada zaman itu dengan kekayaan 100 juta US dollar dia sudah menjadi orang yang sangat kaya sekali. 其实那时候1亿的美金的身价，其实他是非常富有的。 Karena dia tidak merasa cukup dan dia ingin bukan cuma ratusan juta US dollar, tetapi miliaran US dollar. 但是关键是他不知足，他贪得无厌，他想得到更多。 Mengerikan sekali perasaan tidak cukup itu. 所以不知足是非常另一个可怕的那个现象。 Mungkin kita yang nggak punya uang banyak, 可能我们没有太多钱， bisa ngomong, kan saya nggak seperti itu. 可能我们说我们不会像他那样。 Ya, tetapi kalau kita lihat mau kaya mau miskin sama, sami mawon. 但是我们看，无论你是贫穷或是富有，我们仍然是有这个贪婪之心。 Buktinya apa? Begitu banyak masyarakat kita yang akhirnya kehidupannya hancur karena terjerat sama apa? Pinjol dan kartu kredit. 那为什么呢？因为很多人现在接着网贷，还有那个信用卡的贷款，直到 Karena 他们 merasa 摧毁了。 tidak cukup dan ada jalan pintas di situ. 因为他们觉得不足够，所以他们想走捷径。 Kita menghadapi sebuah realita manusia yang kemudian hidupnya diperhambat dan diperbudak karena apa? Karena tidak cukup. 所以我们面对的现实是什么呢？就是常常觉得自己不足够，所以这就成为那个变成那个金钱的奴役。 Maka bagi manusia, saya harap ini bisa kebaca ya. Bagi manusia zaman sekarang, Mazmur 23-nya bukan seperti yang di Alkitab, tapi seperti begini. Ini salah satu contohnya. Uang adalah gembalaku yang diktator. 所以我们世人现在可能不是以诗篇这样来去看，而是以金钱来看，金钱是我的那个专制的主人。 Aku takkan dibiarkan berhenti mengejarnya. Ia memaksaku berbaring hanya saat kelelahan melanda. Ia menggiringku ke dalam hiruk-pikuk pencarian yang tak pernah usai. 他永不容停止我追逐，唯有当我疲惫的时候，才能够让我躺卧一下，但是又催促我，使我进入永不止境的那个追逐之中。 Ia mendikte jiwaku, ia mencambukku di jalan produktivitas demi angka-angka yang harus terus bertambah. 他支配我的灵魂，在生产力之路上，他鞭策我前行，而且为呢必须不断攀升的数字，在那里拼命的工作。 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kehampaan dan kesepian, aku tetap tunduk padanya, sebab tanpanya aku tak berdaya, tagihan dan ambisiku itulah yang memacu aku. 所以我虽然行在那个空虚与孤寂的幽谷，我仍然要向他屈服。为什么？因为没有他，我不然觉得自己毫无能力。因为有账单要去付，有我的野性，所以我不断的被催促。 Ia menyediakan tuntutan di hadapanku, di hadapan waktu istirahat yang seharusnya milikku. Ia mengurapi kepalaku dengan kecemasan akan hari esok. Pialaku penuh dengan jeripaya yang menguras rasa. 他在我面前摆设的都是什么呢？就是重重的要求。就在我本应该休息的时候，他用明天的忧虑来高抹我的头。我的悲满意的是什么呢？就是我所耗尽的心力、麻木的劳苦。 Kesibukan dan tekanan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan menghamba di bawah perintahnya sepanjang hari-hariku. 忙碌与压力必一直追随着我，而且我一生一世将在他的指令下成为他的奴仆。 Kenapa? Karena rasa tidak cukup.
为什么呢？因为我们觉得不足够， maka kita terus berlari di dalam kelelahan yang gila-gilaan. 所以我们不断拼命的挣扎，拼命的追逐这个钱财。 Dan kita tidak akan pernah berhenti, terus diperhamba dan diperbudak, ya, sampai kapan? Sampai kita mati. 所以我们不断的被驱使，成为一个奴仆，直到几时？直到我们死了。 Semuanya karena apa? Karena tidak ada rasa cukup di dalam hati kita. 为什么呢？因为我们不自主， Rasa cukup hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan. 只有在主里面，我们才能够自主。 Ini indah sekali. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. 他使我躺卧在青草地上。 Bapak Ibu, kalau kita ngerti di Israel, kita akan menemukan bahwa padang rumput itu akan muncul cuma di musim hujan musim dingin dan musim semi. 如果大家留意的话，在以色列只有在雨季、春季寒冷的时候才有那个青草地。 Selama hujan musim dingin dan ada musim semi itu, rumputnya hijau sekali. 所以只有在这个3个季节才有那个青草绿，有青草绿地。 Padang rumput ini hanya muncul seasonal, musiman. 所以是季节性的。 Tapi sisanya itu padang gurun yang begitu tandusnya luar biasa. 但是其余的日子呢，就是什么？就是荒漠，非常干旱的。 Ya. Tetapi yang indah, 但是美好的一件事是， Tuhan membandingkan kita di padang rumput yang hijau itu bukan seasonal, bukan musiman. Ya, terus menerus membaringkan kita di padang rumput yang hijau. 上帝使我躺卧在青草地上，不是季节性的，不是短暂性的，而是源源不绝的这样供应我们。 Bukan musiman, tetapi konstan dan bahkan berlimpah-limpah. Sehingga ayat 5b dikatakan apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 所以不只是短暂性，而是持续不断丰盛的。所以第5下半节是这么说：你用油膏了我的头，使我的腹杯满溢。 Bukan hanya di padang rumput yang hijau, Bapak Ibu, itu harus juga mencari air yang tenang. Dia membawa aku ke air yang, membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. 所以不只是带领我们到青草地上，而且也有水源给我们。他领我在可安歇的水边。 Kenapa Pak Gembala harus membawa ke air yang tenang? Bukankah waktu musim hujan itu kemudian air berlimpah-limpah? 为什么要到那个可安歇的水边？因为在雨季的时候，一定是那个河流是比较急流的。 Memang Bapak Ibu air berlimpah, tetapi di musim hujan di padang gurun itu, kemudian air yang berlimpah itu kemudian menjadi sebuah sungai yang arusnya begitu deras, yang bisa menghanyutkan domba. 不错，那时候是雨季，所以有很多的水源，但是也因为这样，那个河流呢比较流得比较汹涌，所以呢很危险的。 Dan itu berbahaya bagi domba. 对羊群来说是非常危险的。 Tetapi kemudian gembala itu berjalan dan mencarikan domba itu sebuah oase yang airnya itu begitu tenang. Ini salah satu oase yang ada di Israel di En-Gedi. 但是牧者他会带领那些羊群去一个绿洲，在绿洲那里，那里水是非常 Itu 平 kemudian 静的。 di dalam air yang tenang itu ada kesegaran. Bukan cuma secara fisik kalau kemudian kita kaitkan dengan hidup kita, tetapi kemudian terutama jiwa kita, roh kita. 所以不只是在那里，我们的身体肉身得到休息，我们的心灵也能够得到安息。 Rest itu adalah sebuah perasaan yang tenang di dalam Tuhan. 安息呢，就是说在主里面觉得非常的安稳。 Dan kalau kita melihat dalam dunia ini bagaimana menawarkan ketenangan, bagaimana menawarkan rest, inilah jawaban dunia ini. 但是我们看看这个世界上给我们的答案是怎么样来找到我们的休息、我们的安宁呢？ Maka dalam dunia ini work hard, kemudian orang mau supaya tenang jiwanya adalah play hard. 所以这个世界提供给我们的答案是什么呢？你要拼命的工作，然后呢，拼命工作就放纵去玩乐。 Bekerja gila-gilaan, tapi juga nanti berlibur, menikmati kesenangan juga gila-gilaan. 疯狂的工作也疯狂的去玩乐。 Tapi setelah itu, setelah play hard, apa yang terjadi? Tambah stres.
但是你尽情的想了之后又怎么样呢？那个结果就是你的压力反而更大。 Makanya kemudian di dalam perjalanan kehidupan saya melayani di tengah-tengah kesibukan demi kesibukan itu, kadang-kadang cuti itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Karena apa? Artinya apa kalau saya cuti? Ada kerjaan numpuk. 所以有时候我在繁忙的侍奉当中，其实我休假之后是怎样呢？其实不好受，因为之后很多的工作在等着我去完成。 Jadi kalau pulang jadi cuti itu ada sindrom cuti, ada kemudian apa? Stres. Kenapa? Berarti saya harus mengerjakan double lagi. 所以休假完了之后，我反而更加的压力，承受压力。为什么？有更多的工作在那里等候我。 Ya. Kita mencoba kemudian rest kita di dalam apa? More eating, makan lebih banyak. 所以我们想找到自己的安息是怎样呢？就放纵去吃更多，暴饮暴食。 Dan yang muncul adalah masalah kesehatan. 反而怎么样呢？就影响我们的身体健康就出问题了。 Masalah kesehatan di dunia ini kebanyakan disebabkan gara-gara apa? 很多时候，世界上那些身体健康出问题是因为什么呢？ Makan yang tidak terkendali. 就是暴饮暴食，没有控制自己的食欲。 Kenapa? Karena memang makan itu memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. 因为如果我们能够进食，就会觉得非常享受了。 Dan kita tambah stres. Kenapa? Untuk kenikmatan kita harus beli makanan yang mahal. Dan kemudian uang kita kok nggak ada tabungan ya, tambah stres lagi. 我们其实在那里进食这些美食，是让我们更加精神压力更大，因为我们要付更多的钱去买这些。 Kita mencari entertainment melalui digital konten yang kemudian kita lihat YouTube, kita melihat medsos dan sebagainya. 或者我们去沉迷于那个娱乐，我们就看很多的那个社交平台。 Tetapi yang terjadi di dalam zaman sekarang adalah kemudian kita mengalami yang dinamakan apa? Brain rot. 但之后我们是怎么样？我们的头脑、我们的精神就荒废了、荒腐了。 Otak kita tidak lagi bisa mencerna hal-hal yang dalam, kita maunya yang dangkal. 我们就是寻找是什么呢？肤浅的事，我们已经不能够思考那些深入的事物。 Kita tidak lagi bisa berpikir kritis, kemudian kita tidak bisa konsentrasi. 就影响到我们的注意力，我们就会分心。 Ya, maka kemudian kita melihat melalui medsos itu kemudian apa yang kita dapatkan apa waktu kita lihat YouTube, bukan YouTube, yang kita ya YouTube maupun kita lihat Facebook, kita melihat Instagram apa, kita lihat orang kalau pergi wah jalan-jalan wah kayak hidup kayak mewah, kita tambah iri hati, 所以如果我们看 tambah stres. 看那些社交媒体，比如说 YouTube、IG 或有脸书，看到别人出去能够旅游，我们就更加什么呢？更加就羡慕别人、妒忌别人，反而就更加压力更大。 Inilah yang dunia ini tawarkan. 这就是这个世界提供给我们的答案。 Ya, nggak bisa. Dunia ini tidak pernah memberi jawaban akan air yang tenang itu, yang menyegarkan jiwa itu tidak bisa. 世界提供给我们的答案，真的不能够让我们心能够安息，能够觉得安稳。 Kita hanya bisa menemukannya di dalam Tuhan, yaitu di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. 我们只有在主里面能够得到这种的安息、安歇。 Tuhan Yesus itu bukan cuma memberi rest kepada kita, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia sendiri adalah rest itu. 主耶稣说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你得安息。”他不只是给我们安息，他自己本身就是安息。 Di mana kita bisa meletakkan kepala kita tanpa kemudian kita takut ditolak, takut dianggap gagal. 我们在哪里可以安心的当别人去觉得我们是一个失败者？ Di dalam Tuhan Yesus itu kita menemukan bahwa hadiah yang didapat itu bukan bagi yang kuat, tetapi anugerah bagi yang percaya. 所以我们发现主所赐的安慰呢，不是给那些强者的一种奖赏，而是相信他的人的一个恩典。 Tapi jangan salah bahwa rest itu bukan berarti kita berhenti bekerja, malas-malesan, bukan. Tetapi kita berhenti meletakkan berhenti untuk bersandar pada diri kita sendiri. 安息不是说我们停止工作不工作了，而是说停止依靠我们自己。 Maka kalau kita lihat pola dunia ini bekerja, rest, bekerja, rest. 所以我们看这个世界的模式是什么呢？你要工作才休息，工作才休息。 Tetapi yang indah di dalam Tuhan, kita itu mengalami rest lebih dulu,
但是在主里非常美好的是，我们先感到那个安息， maka kita bekerja. 然后我们才去工作。 Ya, ini ada sesuatu hal yang begitu indah, Bapak Ibu. 对我们来讲是何等美好的一件事。 Kalau bekerja rest, maka hidup kita ini menjadi sebuah siklus yang sangat melelahkan. Kita tambah rest, tambah stres, ya. Tetapi kalau kita mengalami rest di dalam Tuhan, waktu kita bekerja, kita mengerjakan dengan sukacita. 所以，如果我们跌入这个恶性循环，先工作才能够去休息，工作休息，那么我们就永不止境，就在重重的压力之下。 Yang kedua adalah Mazmur 23 mengajak kita menikmati Dia yang melindungi. 第二就是诗篇教导我们享受那保护我们的上帝。 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Ayat 5a, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. 我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。 Hidup kita itu, Bapak Ibu, kita harus mengakui sebuah realita 我们的 adalah 生 kita 命， seperti berjalan di sebuah padang gurun. 真的，我们的生命，其实我们人生路就好像走这个旷野路一样。 Dan padang gurun adalah tempat yang sangat berbahaya. 旷野路其实旷野是非常危险的一个地方。 Maka kalau kita lihat padang gurun di Israel, di Yehuda itu, kemudian kita akan menemukan 在以色列，我们看见这个旷 ada 野， banyak lembah-lembah dan seringkali kemudian sinar matahari tidak terlalu bisa mengcover. 看见很多的山谷，而且阳光不能够照进去。 Dan di tempat-tempat seperti inilah tempat yang berbahaya karena biasanya singa, beruang, anjing-anjing hutan, ya itu kemudian mengintai dan siap menerkam. 所以就是在这种的情况下是非常危险，因为那些野兽会在那里窥探我们，然后突然之间猛扑过来， Ini adalah sebuah momen-momen yang sangat berbahaya. 这是非常危险的一个时刻。 Tetapi Tuhan tidak pernah menghilangkan lembah kekelaman itu, tetapi Dia memimpin kita untuk melewatinya. 上帝没有挪去这些山谷幽谷，但是他会带领我们去度过，去经过这个山谷。 Maka hal yang indah di situ adalah gada dan tongkat Tuhan itulah yang meneguhkan, atau saya lebih senang terjemahan yang lebih lama, menghibur aku. 然后就是你的杖、你的竿都安慰我。 Gada dan tongkat itu sebuah simbol, itu dipakai oleh Mesir, simbol kekuasaan dari Firaun. Yang tongkat dan juga ada gada di situ yang disilangkan. 我们看见有杖有竿，其实这是什么呢？象征这个能力、力量和保护。 Tetapi di dalam realita kehidupan gembala dan domba, gada dan tongkat itu sedemikian pentingnya karena itulah yang menimbulkan rasa aman bagi domba-domba itu, yaitu perasaan terlindungi. 对牧者或者羊群来说，这个杖和竿是非常重要，因为这两个工具就让他们能够觉得安心。 Gada itu bukan untuk memukul domba. 那个杖不是说要去打那个羊群， Gada itu untuk memukul binatang buas. 其实这个杖是用来什么呢？驱走那些野兽。 Tongkat bukan dipakai untuk memukul domba. 竿也不是用来打那个羊群。 Tongkat gembala itu memang harus melengkung ujungnya. 这个竿的尾端呢，是好像有个钩那样。 Karena apa? Kadang-kadang domba itu binatang nakal, suka dia maunya menyimpang sendiri. Nah, tongkat itu yang melengkung itu cantolin ke lehernya domba itu ditarik supaya kembali ke dalam barisan. 因为这个羊呢很调皮，有时候它会偏行己路，然后这个牧者呢 Yang 就会 itu 用这个 menyelamatkan 竿来勾它回来， yang itu menyelamatkan domba. 就能够救这个羊了。 Ya. Waktu domba di dalam zaman itu di padang gurun itu jalannya tidak rata, jatuh ke dalam lubang. Tongkat itu gunanya apa? Untuk kemudian menarik dan mengangkat domba itu. 如果那个羊不小心跌入坑中，那么这个竿呢也是可以用来帮它。 Dan di tangan gembala, gada dan tongkat itu menjadi sesuatu yang sangat melindungi domba-domba. 所以在牧者的手中，这个杖、这个竿呢是非常保护，能够保护这个羊群的。 Tongkat itu menyatakan
Tuhan itu berkenan dan sayang kepada domba-dombanya. 这个干的意思就是上帝喜悦，非常爱惜这些羊群。 Maka dikatakan di dalam ayat yang 5 itu, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak di hadapan lawanku. 所以第5节说，在敌人面前你用油膏抹了我的头。 Itu sebuah bentuk perlindungan. 其实这是一个保护的作用。 Dari gembala kemudian berpindah menjadi suasana kerajaan, pesta kerajaan. 从这个羊群，然后就有一个王所摆设的宴席。 Dan tamu yang kepalanya diurapi dengan minyak itu menunjukkan bahwa raja itu berkenan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu dia. 所以当一个客人宾客被王去膏他的头的话，就是说是蒙王的喜悦，其他人就不可以骚扰他。 Di dalam hidup kita banyak musuh, banyak bahaya. 在我们生命中有许多的危险，许多的仇敌。 Dan yang paling menakutkan adalah maut. Betul. 最可怕是什么呢？是死亡。 Ketakutan manusia terbesar adalah apa? 人最可怕的 Mati. 是什么？是 Termasuk 死亡。 saya, walaupun saya 1-2 kali sudah hampir pernah mati, tetapi tetap aja masih takut. 虽然我已经与死神擦肩而过2次，但我仍然是很害怕死亡的。 Tetapi ingat, Yesus itu terlebih dahulu memasuki lembaga kelaman itu. Dia memasuki maut, dan yang paling indah adalah dia sudah mengalahkan maut. 但我们要记得，主耶稣已经先进入那个死亡，最重要，他已经战胜了死亡。 Dan musuh yang paling kuat sudah ditaklukkan. 所以那最强大的仇敌已经被他战胜了。 Dan yang paling indah Mazmur itu ditutup adalah, dan aku diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang, ya ayat 6. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 然后结尾非常美好的就是我一生一世必有恩惠随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Kekuatan kita bukan dari diri kita, 我们不是靠自己才有力量的， tetapi kekuatan kita karena ada kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dikatakan itu mengikuti. Kata mengikuti itu boleh diterjemahkan yang terus mengejar aku. 而是依靠上帝的良善与慈爱，不断的追随我。追随就是在后面不断的在那里追赶我。 Dan dikatakan itu apa? Sepanjang masa. 而且在这里说到是一生一世的。 Banyak orang bicara Mazmur 23 ini bicara tentang kekekalan. 很多人认为这个其实是讲到永恒， Tidak ada hubungan dengan masa kini. 觉得跟今世没有关系。 Tapi kata sepanjang masa atau selama-lamanya itu bisa juga diterjemahkan sepanjang hidupku, sepanjang usiaku. 但是一生一世其实可以是什么意思呢？就是说我一生的岁月， Dan itu yang paling indah, bukan? 这岂不是非常美好吗？ Apapun keberadaan kita, 我们现在无论处于怎样的情况， apapun kerapuhan kita, 我们如何的脆弱， kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang betul-betul menjadi sebuah penghiburan. 上帝的慈爱永不离开我们，这正是对我们来讲是一个莫大的安慰。 Maka Bapak Ibu, 所以弟兄姐妹， coba kita refleksikan Mazmur 23 ini. 让我们去反省这个诗篇23篇， Seberapa dalam kita menikmati Tuhan dalam hidup kita? 在我们生命中，我们享受上帝有多深呢？ Apa yang kita nikmati dari Dia? 从他我们可以享受些什么呢？ Bagaimana kita menikmati pemeliharaan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? 在我们的生命中，我们是如何享受到上帝的供应、他的保护与他的慈爱呢？ Ini boleh menjadi sebuah diskusi di dalam keluarga kita ataupun bersama-sama teman-teman kita. 我们可以跟我们的家人或者我们的好朋友一起去讨论、去思想。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Biarlah firman-Mu yang begitu indah. Tuhanlah gembalaku yang baik. 主啊，这是非常美好的一个诗篇，你是我的好牧者。 Sungguh menjadi sebuah penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami di dalam melangkah di tahun 2026. 在我们跨入2026年，真的是一个安慰我们，而且赐给我们力量的。 Yang Engkau mau Tuhan, bukan sekedar kami hidup memuliakan Engkau, 你要求我们不只是荣耀你而已， tapi terlebih dahulu lebih penting adalah
bagaimana kami terus-menerus dalam kehidupan kami bersama-sama Engkau dan menikmati Engkau Tuhan. 更重要，而且我们要先去做的，就是与你同行，先享受到你。 Pimpinlah kami Tuhan. 求你引领我们的主， Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣就是圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah dibaptis dewasa dan sudah di CD. 弟兄姐妹，现在我们是有那个守圣餐，是给那些已经受洗的弟兄姐妹。 Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu Yesus mengasihimu juga kepadaku. Ya menuju Kalvari, ya korbankan nyawanya, ya memberikan pengharapan hidup, ya kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Perjamuan kudus mengingatkan kita, Yesus sudah memasuki lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Bukan hanya bayang-bayang, bahkan memasuki maut itu. Dan dia sudah mengalahkannya. Supaya kita yang ada di dalam maut tidak lagi mengalami maut itu. Biarlah momen perjamuan kudus ini menjadi momen kita melihat kembali tangan kasih Tuhan yang terus memegang kita, kasih-Nya yang terus mengejar kita, yang mengikuti kita ya, sampai sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah itu menjadi momen ini menjadi sebuah momen kita betul-betul mengalami sukacita itu bersama-sama Tuhan. Pada malam hari menjelang Tuhan Yesus diserahkan dan ditangkap, diambilnya roti dan dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kemudian diambilnya cawan minuman dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari saya undang Bapak Ibu yang akan menerima perjamuan kudus untuk bangkit berdiri, dan setelah menerima roti dan anggur, Bapak Ibu boleh duduk kembali dan merenungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu.
bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela Tuhan memasuki lembaga kelaman itu supaya kami tidak mengalami kekelaman itu. Engkau rela memasuki maut itu Tuhan, kematian itu, supaya kami tidak mengalami maut. Tuhan, terima kasih untuk kasih cinta-Mu yang begitu dalam bagi kami Tuhan. Cinta-Mu yang tak terkira itu bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Ingatlah tubuh Tuhan yang dipakukan di atas kayu salib. Karena Dia begitu mengasihi engkau dan saya. Mari dengan ucapan syukur kita memakannya bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Ingatlah darah Tuhan yang sudah tercurah membasuh dosa-dosa kita. Mari dengan hati yang rindu semakin mengasihi Tuhan, kita meminumnya bersama-sama. Tuhan, inilah hidup diri kami Tuhan. Kami yang ada di dalam genggaman-Mu, kami yang ada di dalam kasih-Mu, dan kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Pimpinlah kami berjalan sepanjang tahun 2026 ini. Kami betul-betul mengalami Engkau, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami menikmati hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan ketika kami boleh mengalami kasih-Mu itu, bawa hati kami untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih.感谢神，他的话实在是丰富。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu limpah. 新的一年，让我们来被他先被主，我们的牧羊人被他来牧养。 Di tahun yang baru ini, mari kita mau digembalakan oleh Tuhan kita. 然后我们再跟着他一步一步往前走，前面的正路。 Dan kita berjalan selangkah demi selangkah mengikuti jalannya Tuhan. 那接下来是我们奉献的时间， Selanjutnya adalah waktu kita memberikan persembahan. 奉献也提醒我们把全人献给主。 Persembahan juga mengingatkan agar kita dapat memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. 不单单是我们的金钱从主来的，然后也包括我们的恩赐、才干、我们的精力、时间、健康都献给主。 Bukan saja materi yang berasal dari Tuhan yang kita persembahkan, tetapi waktu kita, talenta kita, dan semua apa yang kita miliki kita persembahkan bagi Tuhan. 大家凭着感动、凭着乐意的心来奉献，可以扫码，也可以转账，还可以放在座位椅后面的这个信封，投入后面的奉献箱。 Dengan kerelaan dan hati yang dipenuhi sukacita, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja, men-scan barcode atau memasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah disediakan. 我们一起唱一首诗歌哈，很美。耶稣是我亲爱牧人。 Mari kita menaikkan sebuah pujian yang indah. Yesus
Mari kita menaikkan sebuah pujian yang indah. Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus 是我亲爱牧人，亲手引领我前程，领我到你欢乐州中，领我靠近你身旁，慈爱救主，慈爱救主，领我靠近你身旁，慈爱救主，慈爱救主，领我靠近你身旁。耶稣是我最好朋友，到我天路为我走，我从迷路他来寻我，引导让情面走错。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听我祈求。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听我祈求。弟兄姐妹们，请起立。 Silakan bangkit berdiri. 让我趁早讨你欢喜，乐意遵守你旨意。愿主恩爱满我心中，我愿献身为主用。慈爱救主，慈爱救主，爱我们直到永久。慈爱救主，慈爱救主，爱我们直到永久。我们一起祷告。亲爱的阿爸父神，亲爱的主耶稣，我们感谢你。 Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur kepadamu. 感谢圣灵一直引导我们走到今天， Kami bersyukur Roh Kudus memimpin kami hingga saat ini. 感谢你赐给我们永恒的生命， Tuhan, kami bersyukur untuk hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami. 感谢你赐给我们所需要的一切。 Tuhan, kami bersyukur untuk segala keperluan dan kebutuhan yang Kau cukupkan bagi kami. 愿在新的一年，我们在你里面常常感到知足， Kiranya di tahun yang baru ini, di dalam Tuhan kami mendapatkan kepenuhan. 在你里面我们必不致缺乏。 Dan di dalam Tuhan kami tidak merasakan kekurangan. 我们把从你而来的放一点在你的面前， Kami membawa apa yang kami miliki yang datang daripada Engkau. 愿你赐给我们的教会有聪明才智，可以很好的来使用这些钱财。 Dan kiranya semua ini ya Tuhan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk gerejamu. 可以赐福到更多的人，特别是那些还在信仰之门外的。 Dan dapat dipergunakan dengan baik dan dapat dipergunakan baik terutama untuk pekerjaan Tuhan di mana masih banyak orang-orang yang belum percaya. 愿更多的人像我们一样来敬拜你，来侍奉你。 Sehingga dapat menjadi berkat dan semakin banyak orang yang datang untuk menyembah Engkau dan percaya pada Engkau. 感谢赞美你， Kami bersyukur, kami menyembah-Mu ya Tuhan. 听我们的祷告， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk kembali. Di dalam kesempatan ini, walaupun sudah lewat tanggal 1, saya mewakili majelis mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian. 在这个机会，我们已经经过了这个新的一年，我也要向
各位说新年蒙恩。 Tuhan memberkati setiap harapan-harapan kita, resolusi-resolusi kita, kerinduan-kerinduan kita. 愿主耶稣赐福我们每一个的盼望，每一个的新的更新，还有每一个喜乐的心， Juga kesehatan kita. 还有我们为我们的健康。 Di dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jen yang sudah menterjemah, kepada rekan-rekan yang sudah melayani pada pagi hari ini. 在这机会，我也感谢杰尼姐妹为我们翻译，也为每一个同工们今天可以侍奉。 Di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali ikut di dalam kebaktian di GKY Kebayoran Baru? 在这个机会，我想请问有没有首次来到我们教会敬拜的，请举个手，我们欢迎你。有一位 selamat datang. 欢迎你们来到我们教会一起敬拜。 Selamat datang ya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? 还有吗？ Ibu selamat datang 有 ya. 一位女士，欢迎。 Sungguh bersuka cita ya pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah bersama kami dan sangat merindukan minggu yang akan datang tetap beribadah bersama-sama ya di GKY Kebayoran Baru. 真喜乐可以和我们一同敬拜上帝，还有在下一周我们也渴望你们可以再和我们一同敬拜。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai tanggal 5 ya sampai nanti akhir bulan Maret saya itu akan memasuki cuti sabbatical ya, jadi cuti sabbatical selama 3 bulan. 在这机会，我想宣告，从1月到3月尾，我将提这个安息假。 Dan nanti saya akan kembali melayani di GKY Kebayoran Baru April ya. Jadi saya bukan pergi kabur ya, bukan ya, tapi saya akan kembali lagi. 我的假期将结束，所以我在4月份将回到教会。在我离开的时间，将有顾问牧师来侍奉。 Selama 3 bulan ini, yaitu Januari, Februari, dan Maret, nanti yang menjadi pelaksana tugas gembala adalah Muse Andreas Himawan. 在这个我的安息假之间，这3个月将有 Andreas Himawan 牧师成为顾问牧师。 Muse Andreas juga menjadi sekretaris umum sinode kita. Andreas 牧师也是我们这个大众的Sekretaris umum, Sekum. Sekretaris umum 就是总秘书呀。Ya doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik ya. 我们向上帝祈求这期间可以顺顺利利的度过。 Kita akan menyaksikan warta kita di dalam bentuk rekaman. 我们来看屏幕上的教会报道。 Mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan 会众请站 lagu 立。 Ku berserah pada Yesus. Aku berserah ya, tapi jangan aku menyerah ya, Bapak Ibu ya. 我们将献上诗歌，我奉献所有。 Berserah pada Yesus dengan
我将愤怒的hati dan dia sungguh mensyukuri. Aku berserah, aku berserah, berserah pada Yesus, aku berserah, aku berserah, aku berserah, berserah pada Yesus, aku berserah. Kami mau serahkan perjalanan hidup kami sepanjang 2026 ini untuk Engkau gembalakan kami, Tuhan. 主啊，在这2026年，我们渴望主你成为我们的牧者，引导我们每一步。 Pimpin kami untuk bukan bersandar pada kekuatan kami, tapi bersandar kepada Engkau Tuhan yang sanggup untuk memelihara dan melindungi kami. 主带领我们的我们的每一个脚步，好让我们可以靠着主耶稣。 Kami serahkan komitmen-komitmen kami serahkan kerinduan dan harapan kami di dalam pimpinanmu Tuhan. 我们把我们的承诺、我们的渴望、我们的盼望都交托在你的手中。 Kami mau serahkan hidup kami di dalam pimpinanmu Tuhan. 我们把我们的生命交托在主的手中。 Di dalam dunia ini ada banyak masa-masanya Tuhan. 在这世界，什么事情都有 Di dalam dunia 它 ini 的时刻。 ada banyak musimnya. 在这个生命中，是每个事都有每个季节。 Tapi kami tahu di dalam Engkau tidak ada musim, selalu konstan dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan 让我们 kami. 知道，我们晓得，在我们的生命，主你掌权，我们是没有季节的，你永远都与我们同在。 Kami serahkan juga kesehatan kami di dalam pimpinanmu Tuhan. 我们把我们的健康事件交托在主的手中。 Kami serahkan langkah demi langkah di dalam perjalanan 2026 ini. 我们把我们每一步我们的脚步，在这2026年交托在主的手中。 Pimpin kami semakin hari kami semakin menikmati Engkau Tuhan. 带领我们，好让我们可以享受主你的同在。 Sampai pada akhirnya dari bibir kami keluar kalimat kata-kata yang boleh meninggikan, memuliakan Engkau. Melalui kehidupan kami nampak sebuah kehidupan yang namamu ditinggikan dan dipermuliakan. 好让我们的生命，我们可以高举你的名，好让我们可以看到主你怎么带领我们。 Ini kami Tuhan, kami serahkan di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala kami yang baik dan setia. 主，我们把我们的祷告交托在你的手中。主，你是我们的牧者，带领我们每个脚步。 Amin. 阿门。 Doxologi. 三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah ketiganya yang kuasa. Om selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah di dalam perjalanan kehidupanmu engkau boleh merasakan sungguh Tuhan itu hadir dan menggembalakan dan memimpin. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian kita selesai. 请坐，请默祷，敬拜结束。